Ini daripada Suhana. Beliau berkongsi peristiwa ini yang mana Suhana katanya, saya dahulu Casey pernah memakai susu. Oh, kisah menarik Tapi bukanlah susuk saya pakai ni, dia cucuk sana, cucuk sini, tidak. Tapi susuk lebih kepada susuk penyeri muka, supaya orang-orang yang bekerja dengan saya senang untuk bekerja dengan saya. Ini pun saya telah pun berjumpa dengan seseorang, dan orang ni memberi saya sesuatu. Dia panggil susuk penyeri muka. Ini bukan susuk untuk cantikkan diri untuk masuk Miss World, Miss Universe katanya. Tidak. Hihihi. Dia ketawa. Tetapi saya akur. Perbuatan saya ini salah. Tapi waktu tu saya langsung tak fikirkan tentang apa yang saya lakukan. Jadi kata Suhana, saya berjumpa dengan seseorang memberi saya sesuatu dan saya memakai susuk ini dengan membaca dan menyapu air ini ke muka saya. Jadi pantang larang saya tak banyak. Tak macam pemakai susuk untuk cantikkan wajah. Pantang larang saya ni bila saya memakai susuk ni. Pertama sekali, susuk ini sekali lagi penyeri muka. Supaya orang senang bekerja dengan saya. Bukan nak buat orang suka dengan saya, tidak. Tapi orang bila bercakap dengan saya, orang bila berbual dengan saya, hal-hal pekerjaan akan rasa senang. Jadi saya pun tak susah nak buat keputusan untuk melakukan apa yang saya nak buat di tempat saya bertugas inilah. Jadi orang senang melayan dia, memahami dia dan sebagainya. Jadi pantangnya, bila saya memakai susuk ni, saya tak boleh... Pantangnya bila saya memakai susuk ni, saya tak boleh makan buah labu. Katanya di sinilah. Saya fikir balik, seumur hidup saya, sekali dua je lah saya makan buah labu. Jadi pantangnya memang bolehlah saya laksanakan. Dipendekkan cerita, saya pun pakai lah susuk penyeri muka. Ada air yang diberikan, ada beberapa bacaan yang harus saya lakukan. Kemudian saya ambil, dibuat pada waktu malam, depan cermin, ambil air itu, dah tuang dekat telapak tangan, kemudian baca dan sapu. Sapunya tak boleh sapu macam splash. Tak boleh terus ambil air itu renjis dekat muka. Tapi harus mula daripada atas dahi, diurut ke tepi, menghala ke telinga, sampai ke bawah dagu. Kemudian dari dagu naik atas terus melalui bibir dan melalui hidung, mata dilap, kemudian ikut pipi dan turun balik ke dagu, naik ke telinga tepi dan langsung ke dahi di mana kita mula mengurut wajah kita. Lakukan perkara itu, saya buat sebanyak 3 kali dan bacaannya juga, barulah saya boleh tidur. Esok bangun pagi, saya tak boleh mandi basah muka, tak boleh. Mandi basah tubuh, okey. Jadi untuk lebih kurang dalam masa beberapa hari yang ditetapkan di sini, untuk beberapa hari wajah saya tak boleh basah air bila mandi, hanya tubuh saya sahaja. Nak basah rambut, okey, asalkan tak kena pada wajah saya. Selepas saya memakai penyeri ini, saya dapat lihat perbezaannya, Casey. Bukanlah sebelum ni orang benci pada saya. Tapi orang lebih mudah nak terima keputusan saya, terima pendapat pandangan saya. Orang lebih senang dengan apa yang saya buat. Tapi sebenarnya, bila lama-kelamaan kita pakai, dah masuk bulan, Casey. Mula sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kita akan buat sesuatu dan melanggar pantang. Saya termakan sup labu. Dia macam sejenis sup bubur yang dibuat oleh seseorang. Saya ingatkan isinya bukan labu. Saya pun tidak terfikir, saya makan. Kemudian malam tu bila saya tidur, wajah saya rasa gatal sangat. Garuk bila tengok cermin. Ya ampun, Casey. Bintik-bintik kecil
Seolah-olah macam alergi keluar di wajah saya. Masih tetap saya tak fikirkan yang saya ni termakan labu. Malam tu pergi hospital, Accident and Emergency, A&E, jumpa doktor. Doktor kata ni mungkin alahan ataupun ada alergi. Doktor kasih makan ubat ni, kasih injek wajah saya. Ya, apa reaction yang ada pada muka? Turun kisi. Wah, saya pun balik ke rumah, saya rehat. Malam berikutnya saya tak tahu apa yang berlaku. Tengah duduk, tiba-tiba saya dengar dalam bilik tidur saya suara orang menangis kisi. Saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Dalam bilik suara orang nangis. Pada mulanya saya ingatkan tangisan tu datang daripada TV. Tapi rasa pelik pula. TV tu sedang iklan. Iklan bunyi suara menangis. Iklan bertukar kepada iklan yang lain, suara menangis tetap kedengaran. Saya perlahankan TV. Bila dengar betul-betul suara tangisan tu datang daripada bilik tidur saya, Kisi. Saya menjenguk dekat dalam bilik, tak nampak orang. Saya bangun, beranikan diri pergi dekat dalam bilik, buka lampu bilik, memang tak nampak orang. Saya jalan balik nak duduk dekat ruang tamu. Lampu dalam bilik yang saya hidupkan, tiba-tiba macam ada orang tutup lampu tu. Suis mati. Saya pusing. Mungkin tak tekan betul. Patah balik. Saya hidupkan balik suis lampu tu. Jalan balik. Suis lampu orang matikan kisi. Malam tu dalam rumah, mak saya dengan bapa saya tidak ada di rumah, kata Suhana. Saya seorang diri, selalunya ada mak dengan bapa saya. Jadi sekarang macam mana kisi? Saya dah takut. Dengar suara lampu dibuat main. Saya akhirnya terlampau mengantuk dan penat, masuk dalam bilik. Saya nak tidur, lelapkan mata. Dalam tidur, saya termimpi ada sejenis makhluk yang tubuh tinggi besar pegang tangan saya dan nak tarik saya untuk ikut dia, Kisi. Saya terbangun pada waktu malam. Bila saya terbangun dari tidur, tengok dekat luar, hujan selebat-lebatnya. Astaghfirullahaladzim. Saya mimpi seram. Tercungap-cungap nafas saya, lari daripada makhluk tinggi besar tu yang nak tarik tangan saya. Bangun hujan. Saya bangun nak tutup tingkap sedikit sebab saya buka tingkap agak besar. Jadi bila angin tiup air hujan tempias masuk ke dalam bilik saya. Saya tarik tingkap perlahan-lahan nak tutup ni. Dalam bilik saya, Kisi, saya dengar suara orang mengerang. Dan Kisi, selepas kejadian malam itulah, kemana saya pergi, orang takut nak dekat dengan saya. Sebelum ni saya pakai penyeri muka, orang suka dekat dengan saya. Kali ni orang takut. Saya bercakap dengan orang, setiap kali saya bercakap dengan orang ni, teman-teman kerja saya, mereka akan tengok dekat belakang saya macam mereka nampak sesuatu yang saya tak boleh lihat dengan mata saya, Kisi. Nanti tengah cakap, berbual, kerja ni macam mana sekarang paperwork ni, bla 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 bla. Tapi mata dia bukan pandang saya. Tengok belakang saya. Rasa takut. Dan ada juga kadang-kadang ada yang cuba elak daripada nak bercakap dengan saya, Kisi. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Saya dah tahu dah. Ada sesuatu yang tak kena pada saya. Saya tidak lagi berjumpa dengan Pak Cik yang menyediakan khidmat sekian-sekian tu. Saya pergi berubat untuk membantu saya supaya jin yang menghantui hidup saya ni dapat dihalau keluar dan tidak lagi mengikuri ke mana saya pergi. Sampaikan pada satu hari, mula-mula tak ada rasa takut, cuma perasaan ni macam, kenapa orang benci dengan aku? Kenapa orang takut dengan aku? Apa yang orang nampak, Saya berada di dalam tandas. Ya, ini saya sedang menonton wayang dengan kawan saya. Kau tunggu kejap, Aku nak pergi toilet lah.
Kawan saya tengah duduk, tonton wayang, saya keluar. Kisi tahu tandas dalam wayang ni ada kalanya seram, sunyi. Saya pun pergi tandas, lepaskan hajat kecil, kemudian keluar sedang nak cuci tangan. Kisi saya nampak dekat atas tandas ada orang tengah duduk. Tapi bukanlah nampak begitu jelas. Macam tengok cermin, nampak tidak. Tengah tengok bawah, tangan tengah cuci. Bila pandang dekat bawah tu, mata kita masih dapat lihat cermin. Refleksi cermin nampak dekat atas pintu tandas. Ada orang tengah duduk. Saya jalan keluar daripada tandas di Pawagam. Kembali ke tempat duduk saya, duduk sebelah teman saya. Tengah duduk tengok wayang, teman saya boleh nampak tutup hidung. Kemudian dia keluarkan perfume dalam beg. Ada perfume, dia spray dekat jari, sapu bawah hidung dia. Saya pusing tengok, kenapa engkau? Kau okey tak? Busuk lah bau orang tepi engkau tu. Hah? Saya toleh. Tepi saya tak ada orang, Casey. Kau cakap apa? Tak ada, perempuan yang duduk tepi kau ni. Tadi tak ada. Sekarang datang, busuk betul lah bau dia. Depan tu tak ada orang duduk. Jom, kita duduk sana. Teman saya nampak, Casey. Saya berjumpa dengan seorang tukang ubat. Dan ia memakan masa untuk saya lepaskan diri daripada diikori oleh makhluk ini. Saya betul menyesal. Perbuatan saya ni memakan diri saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Assalamualaikum Casey dan para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam Ana. Saya ni menetap di Tampines. Saya tak perlu bilanglah blok kat mana. Dan saya ni juga ada satu tabiat yang buruk lah yang saya nak wawarkan ni. Saya ni kuat merokok. Namun begitu, saya tak dibenarkan merokok kat dalam rumah. Saya hanya dibenarkan merokok sama ada di luar rumah ataupun di bawah kolong blok yang mana tempat saya menginap tu. Jadi saya ni tinggalnya di tingkat 5. Kadang-kadang nak naik tu, kalau rasa macam nak exercise, saya naik tangga. Tapi kalau rasa-rasa malas tu sini lift sajalah. Dan untuk pengetahuan semua, masa saya pulang tu selalunya bila saya habis kerja pada pukul 9 malam. Tapi pada minggu yang lepas saya pulang dalam pukul 5 petang. Sebab bos kasih balik awal, jadi saya balik awal lah. Balik awal perlu saya mulakan tabiat buruk saya. Saya perlukan merokok dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Langsung saya pergi ke bawah kolong blok. Saya merokok terlebih dahulu. Dan sedang saya menghirup rokok saya itu, saya disapa oleh seorang wanita di belakang. Harap maklum masih lagi dalam keadaan petang tu. Saya toleh ke belakang lah. Wanita tu cakap, "Hai!" Begitu saja. Memang agak lucu saya dengar suaranya begitu. Saya toleh ke belakang dan saya melihat wanita tersebut. Tak pernah saya lihat wanita ni. Wanita tua, Casey. Wanita tua yang berambutnya uban, berpakaian seperti nyonya. Dan saya anggarkan beliau dalam keadaan 60-an, 70-an begitu. Baru saya faham apa beliau menunjukkan saya hand signal. Beliau tu sebenarnya bisu orangnya. Dan saya anggarkan beliau tinggal di sini tapi tak pernah saya melihat beliau. Jadi saya tanya, "Aunty, where you live?" "Hai." Begitu saya jawapannya. Dan beliau tunjukkan di tingkat atas, di tingkat blok itu. Saya muskil. Tak pernah saya nampak wanita ni. Dari mana ni katanya? Dah lama juga saya tinggal kat blok ni. Tak pernah lihat wanita setua ni. Mungkin dalam firasat saya fikirkan hari ni saya pulang awal.
Mungkin pertama kali saya melihat wanita ini, selalunya saya pulang malam kan. Dan mungkin juga masa inilah pada 5 petang wanita ini mengambil masa untuk bersiar-siar di kawasan blok saya. Saya tak berkata apa-apa, saya cuma senyum dan melambaikan tangan ke arahnya dan sambung tabiat merokok saya. Pada keesokan harinya, ialah saya sudah lupakan peristiwa tersebut. Pada saya, dalam perencanaan saya itu adalah peristiwa yang biasa saja. Keesokan harinya saya pulang seperti biasa pada pukul 9 malam. Langsung ke bawah kolong blok. Dan seperti biasa saya memulakan tabiat saya itu. Dan bayangkan keadaan bawah kolong blok itu amat berbeza sekali. Kalau di sebelah petang, yang mana setelah pun saya katakan awal tadi, amat terang. Keadaan budak-budak bermain bola sepak di bawah, ada yang bermain takraw. Di sebelah kanan ada orang-orang suri rumah berbual antara satu sama lain. Tapi dalam keadaan malam sunyi, walaupun pada 9 malam pada ketika itu, dengar suara ini sekali, iaitu hari sebelumnya pada pukul 5 petang. Ketika saya pulang daripada pekerjaan, saya dah tak sentuh lagi. Tak ada apa-apa. Terus dalam bayangan minda saya terfikirkan wanita tua yang semalaman telah saya jumpa di bawah blok yang sama, tapi pada masa yang berbeza. Takkan wanita tua tu nak jalan pagi malam-malam ni? Semalam kalau rutinnya petang-petang takkan dia jalan malam-malam. Orang tua mana dia jalan malam-malam pada ini? Saya melihat ke jam tangan saya, rupa-rupanya sudah lebih 2 jam saya duduk di bawah blok. Dah pun pada pukul 11 malam. Saya rasa tak sedap hati. Langsung saya berdiri, ambil beg saya langsung pergi ke lift untuk masuk ke dalam. Tapi sebelum saya melangkah masuk ke dalam lift, saya terberhenti seketika. Rasa tak sedap hati nak masuk. Bila masuk mana nak lari bila pintu dah tutup. Saya toleh dan pandang ke arah. Beransur naik ke tangga tingkat 2 sampai ke tingkat 3. Ingat saya tinggal di tingkat 5 pada ketika itu. Sampai saja di tingkat 3, koridor tu memang dah sunyi lah. Semua jiran-jiran dah tidur, dah pukul 11 malam dah. Saya berhenti seketika, penat di tingkat ketiga. Dan ketika saya mencuri-curi ambil nafas, memang bulu roma saya. Takkan suara ni ikut daripada bawah sampai ke tingkat 3. Namun begitu suara tersebut datangnya daripada tingkat yang keempat. Jelas sekali. Saya takut. Saya badi. Takut naik ke atas ke tingkat 4. Pada ketika itu bayangkan saya masih lagi berada di tingkat yang ketiga, mendengar suara yang sama. Jadi saya terus alihkan tumpuan saya untuk menaiki tangga yang lagi satu, yang betul-betul berada di sebelah ujung blok. Dan ingat, pasti sekiranya anda tinggal di rumah pangsa, selalunya ada dua buah set tangga. Dan selalunya 2 buah set tangga ni diletakkan hujung ke hujung daripada satu blok. Jadi ingatkan, saya nak elakkanlah naik ke tingkat 4 menggunakan tangga tersebut. Saya jalan mengikut koridor pergi ke tangga yang lagi satu. Saya perlahan-lahan naik ke atas. Dah sampai tingkat 4. Rasa macam nak pitam. Nak naik ke tingkat 5 tu lagi satu cabaran. Sebab apabila saya nak naik ke tingkat 5, di tangga yang berbeza itu, terdengar di atas tingkat saya dah tak tahan lagi. Saya memegang handrail tangga tersebut dan cuba untuk menoleh apakah sebenarnya suara yang telah mengikori saya sejak di bawah blok tadi. Lihat, merenung tajam ke arah saya adalah wanita yang telah pun saya temui semalaman, Casey. Sempat beliau mengatakan, "Hey," dan menunjukkan seolah-olah beliau tinggal di tingkat atas. Saya memberanikan diri. Saya cuba untuk lari ke blok bawah. Saya cuba dengan sedaya upaya. Walaupun pada ketika itu kaki saya ni dah beratlah nak bergerak. Saya turun ke bawah. Pula pada ketika itu dah sampai di kolong blok, saya terjumpa dengan rakan saya yang tinggal di tingkat 2. Ali namanya. "Li,
Engkau ada tahu ada wanita tua tinggal kat blok kita tak? Wanita tua mana? Wanita tua lah, dia bisu lah, dia tak boleh cakap. Dia bukan bisu, dia pekak, jadi dia buat suara-suara tu. Dia tak boleh cakap dengan betul lah. Yang tahu dia cakap macam gitu je dia cakap dengan aku. Ali pucat seketika dan mengatakan bahawa wanita yang beliau maksudkan jelas dengan deskripsinya sendiri merupakan arwah neneknya yang telah pun tinggal di blok yang sama dan telah meninggal setahun yang lalu. Itulah kisah seram saya yang ingin saya beritahu kepada para pendengar Misteri Jam 12. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mewawarkan cerita saya. Okey, rakan-rakan yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Utara. Utara, apa khabar? Baik. Dah lama tak dengar cerita Lama dah cari. Saya nak cari awak. Awak ada cerita, awak cari saya lah. Macam tu. Ada Utara ni. Anda pernah dengar trek 14 ke dekat kawasan Jurong ke? Track tu tak ada, tapi kawasan tu memang sunyi. Dan ni satu lagi yang tadi, cerita tadi tentang mana ni, Sarah di Mount Vernon. Ada pernah lalu kat kawasan tu? Jalan tu masih ada lagi kan? Masih ada Ada. Dulu kubu bidadari kan. Saya tahu dulu kawasan tu. Sekarang tak ada apa-apa lah sekarang. Sekarang dah Dulu, nantilah tak lama lagi dia akan naikkan rumah-rumah betul lah. Dan kisah pengalaman anda tentang apa, Utara? Silakan. Anti laut. Silakan. Itu bukan pengalaman saya tau. Kawan saya pengalaman. Siapa yang alami ni? Rakan? Kawan saya lah. Okey, silakan. Cerita saya lah. Boleh? Boleh teruskan. Okey. Ni apa tu, kawan saya ada 8 orang. Maksud dia 8 orang lah. Dia naik tungkang AZ 2 ni kan. Di utara perairan Singapura lah. Habis dia, diorang tangkap ikan waktu tu tak tahu kenapa lah malam tu lah. Banyak ikan dapat tu. 1 baldi, 2 baldi, 3 baldi, 4 baldi, sampai 5 baldi lah penuh. Jadi tiba-tiba depan tu kita terbuat lah, pasal bangsa gitu kan. Sebab saya kat depan kan, Pak Laut tu, tiba-tiba muncul benda apa tu, hitam tu. Kepala lah. Kalau orang kan, tapi bukan orang, manusia lah kan. Dia anti laut lah kan. Dia punya kepala muka hitam. Dia punya mata dia bulat. Hitam tau, tak ada putih dia, hitam tau, bulat. Okay. Hitam lah. Tapi kemudian rambut dia tebal-tebal tapi dia sembilan tau. Jadi kawan-kawan dia kata, wah, jadi satu bagi kau buang lah. Dia bilang, sayang lah kan, dah banyak ikan dapat kan. Tapi kerana apa tu, dia seram kan, dia ikut nasihat kawan dia lah kan. Jadi benda tu bersuara tau. Dia tahu apa tau? Ada ikan. Macam-macam terjadi gitu. Jadi dia buang satu bagi ikan ke dalam laut kan. Dia dapat ke dalam, patah balik kan. Itulah cepat bilang kan, kepada pendengar pernah jumpa yang di laut kan. Betul tak itu rupanya. Jadi agaknya sebelum hantu laut tu jelma mesti banyak ikan dapat lah mungkin tu tanda-tanda lah. Terima kasih Utara Kembali. Okey, itu dia Utara yang mungkin sedang memandu gustan kenderaan nampak. Baik, kita teruskan hujung talian 669-11897. Selamat tengah malam kepada para pendengar Misteri Jam 12. Baru-baru ini difahamkan saudara apa yang berlaku, berita-berita yang dikongsi sama mendapat perhatian ramai apabila kehadiran seseorang ataupun seorang lelaki lebih tepat lagi mengunjungi rumah ke rumah, bertanyakan adakah dalam rumah itu ada tak anak kecil. Ini menimbulkan banyak mungkin pendapat pandangan daripada pengguna internet, tapi rata-rata ramai yang takut dengan kehadiran lelaki berkenaan dengan pertanyaan yang disuarakan. Dia akan ketuk pintu. Ini setelah saya baca kiriman-kiriman yang dikongsi bukan daripada satu, tapi daripada beberapa pengguna internet yang berkongsi pengalaman yang agak serupa.
Encik, ada apa Encik? Saya nak tanya, dalam rumah ni ada tak anak kecil? Pendengar Misteri Jam 12, itu secara apa yang saya tahu selepas saya membaca pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama melalui, khususnya melalui Facebook. Dikatakan, difahamkan lelaki berkenaan ketuk pintu rumah dan bertanya dalam rumah tu ada anak kecil atau tidak. Kalau tuan rumah kata tak ada, dia akan angkat kaki jalan. Ini baru berlaku di Singapura. Sama ada benar ataupun tidak, saya tidak pasti. Akan tetapi ada juga yang mengeluarkan kenyataan. Dia mengatakan bahawa lelaki berkenaan ada mengendalikan kelas-kelas tertentu dan sedang mencari pelajar-pelajar untuk menyertai kelas-kelas bimbingan beliau. Pelajar-pelajar ni adalah anak-anak kecil, kata sesetengah mereka. Jadi bagaimana saudara, kalau anda pernah, rumah anda pernah dihampiri ataupun didatangi oleh lelaki berkenaan, saya juga ingin menjemput anda untuk hubungi 669-11897. Bukan untuk menakut-nakutkan ya situasi pada tingkatan saat ini, hanya untuk berkongsi apa yang berlaku pada malam itu, apa yang sedang anda lakukan. Dia ketuk pintu rumah, jam berapa anda buka pintu, adakah anda sempat berbual dengan dia ataupun tidak. Kalau ada, boleh hubungi saya. Kalau tidak, boleh juga berkongsi pengalaman anda melalui Facebook Ria 897. Private message boleh anda kirimkan berkenaan dengan hal ini saja. Daripada Samdi katanya, apa khabar Kisi? Nama saya Samdi. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Belakangan ini anak saya kalau balik sekolah lah, kalau dia ada CCA, dia akan balik sekitar 7 lebih malam. Dan bila dia balik lewat tu, seringkali dia katakan, anak saya dalam lift kadang-kadang terdengar bunyi perempuan menjerit ataupun perempuan meringik macam tu lah. Dan rasanya seram. Kadang-kadang bila dia balik tu, saya tanya kenapa tercungap-cungap. Dia kata dia naik lift, dia naik tangga, tak naik lift. Jadi saya bila tanya lagi, dia kata dia takut dengar suara yang sama. Jadi saya pun katakan jangan percaya, itu mungkin gesilan daripada besi-besi dalam lift ataupun chain yang digunakan lah dalam lift. Mungkin dah lama karat, jadi hasilkan bunyi macam tu. Tapi anak saya kata tak naklah seram. Rumah kami tingkat 7. Jadi kalau dia balik lambat, kadang-kadang dia akan naik tangga Kisi, melainkan lift tu ada orang naik, barulah dia akan naik dengan orang itu. Kalau orang tu turun tingkat 4, dia akan turun tingkat 4, dia akan naik tangga sampai tingkat 7. Jadi satu malam tu, katanya selepas mendengar rancangan Kisi, isteri saya ni nak minum sesuatu dan dia katanya nak terus suruh saya belikan lah. Jadi saya pun okeylah, saya pun pergilah ke kedai 24 jam berdekatan dengan rumah saya. Saya keluar rumah, saya turun lift. Dalam nak turun lift, dah tadi dengar Misteri Jam 12, saya teringat akan kisah yang dikongsi oleh anak saya tentang bunyi yang menakutkan. Tak dengar apa-apa pun, saya keluar dari lift, pergi ke kedai, beli minuman, kemudian saya pulang. Bila nak pulang, saya sampai saja di lobi lift, ternampak ada seorang makcik sedang berdiri menunggu lift. Pintu lift terbuka. Dari jauh, saya nampak makcik tu masuk ke dalam lift. Saya pun lari Kisi. Katanya, saya lari sampai lift saya tekan. Masuk dalam, pintu lift tertutup. Kemudian saya tekan, saya tengok butang lift belum lagi ditekan. Saya tekan tingkat 7, saya pusing belakang baru nak tanya, makcik tingkat berapa? Kisi, dalam lift tak ada orang Kisi. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya bila terdengar bunyi yang anak saya sebutkan. Kisi, bunyinya macam perempuan meringik. Betul Kisi. Saya rasa tak sedap hati, saya tekan tingkat 5, pintu terbuka, saya naik tangga. Pulang ke rumah naik tangga Kisi. Kalau Kisi tak percaya, Kisi boleh periksa lift yang terletak
Nak sebutkan atau tak nak Tak apalah, saya rahsiakan. Takut nanti orang yang tinggal kawasan ni tak nak balik naik lift Semua gaya hidup sihat, panjat tangga. Baik, saya tak nak beritahu anda lift di bahagian mana, siap dengan nombor blok dan siap dengan lift A ke B ke C ke D lagi Nanti akan saya kembali selepas pesanan-pesanan ini dengan lebih banyak kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, pendengar Ria 897, banyak kisah yang saya terima pada tengah malam ini dan macam-macam pengalaman yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar Ria. Saya juga ada terima kiriman email dari pendengar-pendengar di luar Singapura semalam dan juga ada beberapa kiriman yang saya terima awal tadi. Dan kisah yang diketengahkan tadi, lift, anak beritahu bapa tak pernah percaya. Selalu macam tu lah Bapa takutlah, kau ni penakutlah, janganlah fikir bukan-bukan. Tapi bila dah terkena, barulah kita faham sebenarnya anak kita apa yang dia rasakan memang menakutkan. Yang ini daripada Nolia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Apa khabar Nolia? Nolia nak berkongsi satu peristiwa. Yang ini katanya Nolia, berhati-hatilah kepada yang suka pulang lewat malam. Ada kalanya memang tak boleh dielakkan kerana kita ni keluar bekerja, balik rumah tu kadang-kadang sampai lewat malam. Tapi itu mungkin kita keluar mencari rezeki kerana Allah. Jadi kalau niat kita suci dan murni, kita niat aku ni mencari rezeki kerana Allah, insya-Allah tidak ada apa-apa akan berlaku. Masalahnya ni apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM, apabila kita balik lewat malam kerana keluar untuk bersukaria, kemudian kita ni balik lewat malam kerap, benda ni suka perhatikan gerak-geri kita. Kalau kita dekat luar rumah, dia tengok, oh dia ni selalu balik pukul ni, waktu macam ni, dia akan jalan dekat kawasan aku ni. Lama-kelamaan dia akan ikut balik. Itulah yang berlaku kepada diri saya, kata Nolia. Saya ni kerap kali, waktu tu muda kisi, sekarang ni dah matang lah. Alhamdulillah, cepat dah berubah. Kalau masih ikut perangai dulu, saya rasa mungkin saya tak ada dekat sini untuk berkongsi dengan Casey. Jadi waktu muda, saya ni gemar sangat pergi kelab-kelab malam, Casey. Balik lewat-lewat dengan kawan-kawan, ya pergi menyanyi karaoke lain. Kadang-kadang sampai dekat rumah jam 3 pagi. Mak dengan bapa saya pula jenis yang sering kali bergaduh. Bapa kadang-kadang pun tak balik rumah. Jadi agak kocak-kacir keluarga saya pada waktu itu. Maka itu bila saya balik lewat pun tak ada orang pun kisah. Saya ni anak tunggal, Kisi. Jadi bila balik rumah, dah kerap balik rumah, pernah sekali saya buka pintu, saya terpekik. Sebabnya tolak pintu, ruang tamu rumah gelap, tapi saya nampak dekat ruang tamu ada 3 perempuan tengah duduk dalam gelap di ruang tamu rumah saya. Itu yang buat terpekik tu. Bila pekik, kita pejam mata. Kemudian buka mata perlahan-lahan, tengok dekat ruang tamu, walaupun gelap, tetap boleh nampak. Terus saya masuk dalam, buka lampu. Malam tu mak saya ada di rumah sampaikan dia terbangun. Baru dia sedar. Nolia, engkau ni pukul berapa balik? Kalau dia tak bangun, dia pun tak tahu pukul berapa saya balik. Pekakkan telinga je lah, Kisi kena marah. Pada waktu tu lah, kata Nolia. Jadi saya ni sebenarnya dah takut. Bila mak marah, perasaan takut ni bertukar menjadi marah, geram. Terus saya masuk bilik, ambil tuala, mandi, bersihkan diri, tidur. Keesokan harinya, saya tak keluar, berada di rumah. Kemudian beberapa hari kemudian keluar dan balik lewat malam. Dan sampaikan pada satu hari, saya ni sedang berjalan nak pulang ke rumah. Bayangkan pendengar Ria 897, apabila saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang ikut saya dari belakang. Saya tak berani nak toleh ke belakang. Saya hanya berdiri dan saya katakan, tolonglah, jangan kacau akulah, jangan ganggu akulah. Aku tak bersalah, tolonglah.
Ingatkan, cakap macam tu benda tu akan lari. Lagi dia akan ikut kita sebabnya dia tahu yang kita pun dah tahu dia ada. Selalunya orang cakap, orang akan marah. Apa ni? Ganggu aku, ikut aku. Pergi kau. Jangan kacau aku. Selagi kita buat macam tu, kita menunjukkan yang kita tahu dia hadir, lagi itulah dia nak ikut kita balik. Selepas tu, saya ingatkan dah okey tau Casey. Bulu rumah pun tak meremang, saya pun jalan macam biasa. Sampai depan rumah, buka pintu. Kemudian, masuk dalam rumah, tutup pintu. Waktu tu, saya masuk dalam bilik. Duduk dekat katil, belum lagi buka baju ni. Sibuk, balas mesej kawan, ketawa-ketawa. Tiba-tiba saya nampak ada susuk tubuh berdiri depan pintu rumah. Depan pintu rumah, daripada bilik boleh nampak pintu rumah. Saya mendongak, bila mendongak, susuk tubuh tu hilang Casey dari pandangan. Dan akhirnya dapat rasakan dalam rumah ni seperti ada sesuatu yang tak kena. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Nolia, saya sebenarnya takut nak balik rumah. Dari itu saya balik lebih awal kerana setiap kali balik malam rasa macam ada benda ikut. Saya pulang lebih awal, mula-mula pukul 3 pagi balik. Kemudian saya pulang akan pukul 1 pagi. Kemudian sebelum 12.30 malam. Kemudian kadang-kadang 10.30 malam saya dah sampai rumah. Lama-kelamaan, mungkin dia yang hilangkan diri daripada membuat saya rasa takut. Keadaan mak dengan bapa saya masih teruk. Tapi apakan daya Casey, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Itulah pengalaman dari Nolia untuk Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Pendengar Ria 897 FM. Kita akan teruskan dengan lebih banyak kisah-kisah misteri pada tengah malam ini. Dan diteruskan bersama saya Casey di Ria 897 FM. Saudara, kisah berikut ini yang ingin diketengahkan dikatakan diceritakan oleh seorang pemandu teksi yang bernama Encik Abdul Halim. Apa khabar Casey dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Terutama sekali terima kasih kepada Casey kerana sudi membaca pengalaman saya ini. Casey, kisah yang ingin saya ketengahkan ini berlaku lebih kurang 12 tahun yang lalu. Dan sampai ke saat ini, kata Encik Abdul Halim, saya masih memandu teksi. Pendengar Ria 897, pengalaman yang tak dapat dilupakan yang dialami oleh Encik Abdul Halim 12 tahun yang lalu. Beliau pernah menjemput seorang penumpang. Penumpang ini beliau jemput, kata Encik Abdul Halim, datangnya dari kawasan Boon Lay. Saya tak nak sebutkan nama tempatnya. Tetapi seorang makcik, entah benar ataupun tidak, kisah yang dikirimkan dalam rancangan MJ12. Tapi pendengar-pendengar Ria 897, seorang makcik menaiki teksi Encik Abdul Halim. Kemudian makcik itu mengarahkan Encik Abdul Halim untuk pergi ke CDA, Civil Defence Academy. Tapi waktu itu Civil Defence Academy bukan di Jalan Bahar. Sebelum Jalan Bahar, betul-betul dekat kawasan Boon Lay, di mana sekarang dijadikan hostel. Pendengar Ria 897, bila sampai saja dekat depan CDA, Encik Abdul Halim pun berhentikan teksinya. Makcik itu mengatakan pada saya, Casey, supaya tunggu sekejap boleh. Dia nak hantar sesuatu kepada anaknya. Kemudian dia nak pulang ke rumah. Jam di tangan saya menunjukkan sekitar pukul 1 lebih pagi, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Encik Abdul Halim tunggu dari 5 minit sampai 10 masuk 20 minit. Katanya saya pun dah tak sabar. Saya keluar dari teksi saya pun menghampiri guard room ataupun guard house yang ada di hadapan Jalan Bahar Camp. Pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Seorang penjaga guard ataupun mereka dikenali sebagai provost keluar menghampiri saya dan tanya, "Ya bang, boleh saya bantu? Abang cari siapa?"
Tak ada. Adik, ada nampak tak tadi ada makcik datang sini katanya nak kasih anaknya barang. Dia naik teksi abang, dia belum bayar lagi, dia turun ni. Nampak dia tak? Makcik? Dia kata dia masuk dalam. Sekejap Jadi pendengar Ria 897, kata Encik Abdul Halim, Provos masuk ke dalam, tanya rakan-rakan yang lain. Tidak seorang pun tahu ada seorang makcik masuk ke dalam. Sampaikan seorang sarjan keluar daripada guard room dan bertanya kepada Encik Abdul Halim. Jadi seorang sarjan keluar. Sarjan tu berada di dalam kawasan setelah dilaporkan, dan mereka rasakan mungkin makcik itu masuk ke dalam kawasan tanpa izin. Jadi akhirnya pendengar Ria 897, setelah lebih kurang 10 minit, Encik Abdul Halim katanya berdiri di depan pintu, depan pagar nak masuk ke civil defence. Akhirnya mereka mengatakan melihat daripada kamera lita tertutup, mereka tak nampak pun orang keluar dari taksi dan Casey. Cuba Casey bayangkan, bila sarjan mengatakan dari CCTV nampak taksi saya berhenti. Nampak Casey, taksi saya bergerak dan berhenti. Nampak pintu taksi saya terbuka, tapi tak ada orang keluar dari dalam taksi saya. Bila saya dengar, saya terperanjat. Jadi saya pun minta maaf pada mereka. Saya tinggalkan kawasan itu, naik taksi dan tidak memandu untuk malam tersebut. 12 tahun saya memandu, tak pernah saya kena gangguan. Itulah kali pertama dalam hidup saya, Casey. Seorang makcik yang nak jumpa anaknya. Entah kenapa agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari saya, Encik Abdul Halim, seorang pemandu taksi. Kita terus ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Haji Abdul Majid. Cik Haji Abdul Majid, ada pengalaman kisah misteri tentang apa ni? Ini pengalaman saya ada dalam 3-4 tahun lepas lah. Silakan. Jadi saya ni hantar anak saya, dia National Service dekat Changi Loyang tu. Jadi bila dah hantar anak saya dalam pukul 11 lebih, kat situ ada camp kan. Sekarang dah tempat kapal terbang itu lah. Jadi dekat situ ada satu batu tau. Batu tu dia akan menyerupa betul-betul macam kepala orang. Jadi orang rumah saya ni bilang pergi empit batu tu. Dia pergi tengoklah batu tu. Pergi tengok sekali bang, batu tu macam ada rambut lah. Jadi lepas tu saya bilang jalan sudahlah. Jadi saya balik lah. Yang saya duduk di betul ini mana company lah. Blok lain. Jadi bila sampai kat rumah, saya tengok rumah saya lain macam dia tau. Mati dah naik merah semua. Sekali dia mengilai ya. Jadi bila dia mengilai ni, saya bilang ni, dia yang benda mengikut lah ni kan. Jadi saya pun baca lah apa yang kita tahu kan. Saya nampak benda tu, okey lah, alhamdulillah lah, hilang terus. Lagi satu kesi yang berkenaan ni Mount Pleasant tu kan. Situ memang betul, situ kubur Cina tu. Saya tahu tepat, saya pernah cari durian kat dalam tu. Anda masuk? Jam berapa tu awak cari durian? Ya? Pukul berapa cari durian? Saya cari durian kat dalam tu. Banyak durian dalam tu. Awak cari apa? Waktu pagi ke, petang ke, malam ke, macam mana? Saya selalu cari 2 pagi, 3 pagi bercari durian lah. 2 pagi Dekat lampu 10. Okey, terima kasih ya bang Satu yang kedua tu berkenaan dengan Cik Sri kan, daripada mana? Daripada Germany tu kan. Itu semua dia bersafar banyak-banyak. Oh, ini yang semalam tu lah, semalam okay. Orang yang nak mati tu dia tak boleh panggil balik. Yang pertama sekali dia sudah ada dalam alam kubur. Kedua, selepas alam kubur baru pergi ke alam barzah. Yang boleh kita panggil cuma para syuhada atau ambiak saja. Itu saja, ingatkan dia. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 669-11897. Yang ini pula kiriman daripada seorang pendengar. Yang ini daripada siapa ni? Ini dia. Okey, namanya Azlan.
Azlan berkongsi pengalaman. Casey, ini kisah berlaku 4 tahun yang lalu. Sekarang saya dah berpisah dengan isteri saya. Saya terperanjat sebenarnya, tergerak hati pada suatu malam apabila isteri saya sedang mandi. Saya periksa telefon bimbit isteri saya. Saya baca mesej yang ada dan alangkah terkejutnya apabila isteri saya sedang berurusan dengan seseorang nak kenahkan saya, Casey. Dan sebenarnya saya dah terkena banyak sangat makanan-makanan yang dimasak oleh isteri. Kuasa Allah, Casey, isteri buat saya memang benar. Kebelakangan waktu itu saya dapat rasakan agak lain sedikit perbuatan saya melayani isteri saya ni. Saya lebih takut. Ia lebih takut dan lebih mendengar kata-katanya. Segala duit yang saya ada saya akan serahkan padanya. Dan saya terkejut. Sebenarnya ia menjadi satu pembuka mata bila saya periksa mesej isteri. Antaranya yang boleh saya katakan adalah penukaran pembacaan mantra. Dengan seseorang menghantarkan mantra tersebut, isteri saya akan gunakan mantra itu sambil dalam kiriman mesej berikutnya tu cara-cara untuk mengenakan. Seperti contoh, bancuh kopi, letak kopi, kemudian bancuh dengan tangan kiri. Sambil tu ludah sekali masuk dalam air, kemudian bancuh bukan ikut pusingan jam tapi anti clockwise dan baca mantra ini. Dan ini akan membuat saya dengar kata dia, akan membuat saya ikut kata dia, macam itulah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang dilakukan oleh isteri. Bila saya nampak, saya terperanjat. Bila tengok SMS yang dihantar tu, dah lebih kurang hampir setahun, Casey, perkara ini berterusan. Dan malam tu baru saya dapat tahu isteri keluar dari tandas bila dah sedar perkara itu berlaku. Sebabnya ibu saya ada menegur. Ibu saya kata, "Lan, ibu tengok engkau dah berubah. Engkau ni macam lemah sangat. Dulu engkau ada juga datang rumah ibu seminggu sekali. Sekarang nak cakap sebulan, 2 bulan sekali pun susah. Apa jadi dengan kau?" Dan saya selalu beri alasan saya penat. Saya penat, saya kerja banyak kerja. Hairan bila nampak benda tu, saya tunjuk pada isteri. "Ini apa awak buat ni? Ini apa?" Isteri diam. Isteri terus menjadi birang dan marah saya. "Abang tak ada hak periksa SMS saya." Casey, setelah saya dapat tahu perbuatannya, saya seolah-olah sedar dan terkeluar daripada perasaan takut. Setiap bacaan yang dia kenakan pada saya, setiap itulah darah saya menjadi kotor dan kotor dan kotor. Akhirnya dipendekkan cerita, saya tak nak beritahu apa yang berlaku selepas itu. Saya berpisah dengan isteri. Tapi dalam proses perpisahan, proses itu juga saya berjumpa dengan ibu saya. Ibu saya jumpakan saya dengan seorang ustaz. Ustaz baca doa, saya muntah, Casey. Macam-macam benda keluar dari mulut saya. Antaranya gumpalan-gumpalan rambut hitam yang ada dalam badan. Bagaimana benda tu boleh masuk, Casey? Itu semua daripada memakan makanan yang disajikan oleh isteri, meminum minuman yang disajikan oleh bekas isteri saya. Betapa zalimnya beliau. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Baik, itu kisah daripada seorang suami bernama Azlan tentang bekas isterinya yang telah pun ialah membuat dia selama setahun. Jadi kalau kita nak dapat bantuan, macam-macam cara, ya, macam-macam cara. Antaranya inilah Encik Azlan, ia tergerak hati untuk membaca mesej isteri beliau dan dia terperanjat sebenarnya apabila ternampak mesej antara isteri dengan seseorang, dan seseorang itu mengarahkan isterinya cara-cara untuk melakukan santau pada suami. Dia terkejut, terkejut sangat-sangat. Saya pun, kalau jadi beliau macam tu, dahsyat, terkejut, terperanjat lah. Jadi reaksinya terus marah isteri. Isteri dah bersalah. Ni biasalah, manusia mana kalau dia dah salah, dia tetap akan marah. Tak ada hak nak periksa SMS. Engkau tak ada hak nak buat aku macam tu. Hak nanti aku kahak muka.
Dahsyat betul lah. Kenapalah sampai gitu sekali Kalau ia pun, kalau apa-apa pun duduk bawa berunding. Janganlah gunakan satu santau ni nak kenakan suami supaya suami dengar kata suami serahkan duit. Ayolah, dulu sebelum kahwin buat janji dulu. Awak kalau kahwin dengan saya, awak boleh tak serahkan duit, awak dengar kata saya. Kalau suami tu kata bakal tu kata tak boleh dan out you go, cari orang yang lain lah yang akan ikut turut kata Macam-macam kes manusia dalam dunia ni. Hai. Silakan 669-11897 669-11897. Private message saya terima datangnya daripada mana ni? Razif. Katanya Razif, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nenek saya suruh kongsi dengan Casey. Okey. Terima kasih pada Nenek Razif. Katanya nenek saya yang bernama Puan Hasna Nuriyah berkongsi pengalaman. Harap Casey dapat bacakan. Okey, terima kasih pada Ni Asna kerana suruh cucu bernama Razif kirimkan private message kepada saya di sini. Katanya nenek saya ni dia pernah diikori oleh Pontianak bila balik rumah. Waktu tu dia adalah waktu tu dia seorang diri balik rumah setelah dia pergi ke rumah kawan. Balik rumah jam 10 lebih malam. Dan nenek saya kata Razif sedang berjalan di kampungnya dekat kawasan Pasir Panjang. Jadi sedang berjalan, pada mulanya dia rasakan macam ada sesuatu di belakang. Beberapa kali nenek saya kata dia toleh tapi tak nampak apa-apa, cuma perasaan takut tu semakin menjadi-jadi. Nenek teruskan perjalanan, sampaikan pada satu sudut, nenek terperasan di salah sebuah pohon. Seperti ada kain putih yang berkibaran. Lazimnya orang kaitkan kain putih adalah kehadiran makhluk Cik Pon. Jadi nenek saya pun memang tahu tentang kisah penampakan Cik Pon yang pernah diceritakan. Kalau zaman-zaman dulu Casey bukan macam sekarang. Sekarang ni cerita melalui Facebook, tersebar luas dengan begitu pantas. Zaman dulu kisahnya disampaikan melalui dari mulut ke mulut. Mengatakan dekat kampung tu ada penampakan Pontianak lah dan sebagainya. Jadi saya dengar cerita, nenek saya pernah dengar cerita yang mana mereka katakan waktu malam hati-hati kalau jalan jangan suka pandang atas. Itulah nasihat orang kampung. Jangan tengok pokok. Waktu malam jalan tengok bawah, tengok depan, tengok bawah. Jangan suka mendungak dan tengok atas nak di bahagian-bahagian celah-celah pokok. Takut nanti kita ternampak sesuatu yang kita tak nak tengok. Jadi nenek saya pun teruskan perjalanan setelah ternampak kain putih. Alangkah terperanjatnya kain putih itu seolah-olah mengikuri nenek saya ke mana saja dia pergi. Bila sampai depan rumah, nenek saya beri salam dan memanggil bapa. Katanya memanggil memanggil bapaknya lah, iaitu nyang saya untuk turun. Nyang pada waktu itu sedang Nyang pada waktu itu sedang berada di veranda bahagian belakang rumah, sedang melihat burung peliharaan di dalam sangka, kata beliau. Jadi bila mendengar suara nyang, suara nenek, jadi apa yang berlaku, nenek saya cuba teriak beberapa kali, tetapi bapaknya pada waktu itu tidak dapat dengar sebab dia berada di belakang rumah dekat kawasan veranda, sedang melihat burung peliharaan. Dan apa yang berlaku, nenek saya panggil lagi dan beri salam yang menakutkan. Makhluk tu seolah-olah macam menjawab salam nenek saya. Anda bayangkan ini kata Razif berlaku pada waktu malam. Nenek yang ceritakan pada saya. Jadi ini yang ringkas saja kisahnya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Kenapa agaknya nenek tak masuk? Kerana bila cerita tentang penampakan makhluk Pontianak ni tersebar dekat kampung, mereka menceritakan kalau benda ni ikut balik, jangan masuk rumah. Panggil bapak dulu. Jadi itulah
yang nenek saya lakukan. Assalamualaikum. Bapak. Assalamualaikum. Pak. Bapak. Assalamualaikum. Pendengar Misteri Jam 12. 2 kali benda tu seolah-olah kedengaran seperti menjawab salam nenek saya pada waktu itu. Akhirnya nenek dah terlampau takut. Tanggalkan sepatu yang digunakan ataupun kasut alas kaki yang digunakan, naik ke atas rumah dan sedang ternampak bapa nenek saya ni bermain dengan burung di dapur, di veranda dapur. Nenek saya menghampiri. Bila nenek saya menghampiri, burung yang dalam sangkar tu seolah-olah tidak tenteram, lompat atas bawah kiri kanan dan membuat bunyi yang bising. Itulah pengalaman yang diceritakan. Tapi benda tu tidaklah sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini Razif, terima kasih atas kirimannya. Tapi banyak shorthand digunakan. Saya faham. Nak type pakai handphone ni agak susah sedikit. Tapi kalau boleh lain kali, type lah longhand. Shorthand ni susah nak baca. Baik, silakan 66911897. Yang ini kiriman dari email yang saya sempat tadi cetak, kiriman daripada Zubaida berkongsi peristiwa beliau. Katanya, Assalamualaikum KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah yang saya nak bacakan ini, KC bacakan ini berlaku dalam perjalanan daripada Boon Lay nak pergi pulang ke rumah saya di Chua Chu Kang. Waktu tu walaupun tidaklah terlampau lewat malam, sekitar jam 9 lebih malam, menaiki bas ... kata beliau, dari Boon Lay ke Chua Chu Kang. Bas ni pula lalu dekat kawasan tapak tanah perkuburan. Dalam bas tu ada beberapa penumpang yang lain lah. Saya ni duduk tempat duduk yang paling belakang sekali dan saya seorang saja yang ada di kawasan itu, di tempat duduk paling belakang. Saya nak beritahu KC, bas ni ada 2 bahagian. Bahagian depan ni antara pintu keluar belakang dan sampai ke depan tu, di situ ada lebih kurang beberapa orang sedang duduk. Bahagian belakang antara pintu keluar belakang sampai tempat duduk belakang, cuma saya seorang saja yang sedang duduk seat paling belakang. Bas ni memandu pada waktu malam dan lampu bas tu dinyalakan lah. Lampu dalam bas tu dinyalakan dan satu lampu paling belakang sekali berkelap-kelip KC. Lampu tu macam rosak lah. Jadi saya tengah duduk dengan lampu sebelah kanan saya berkelap-kelip beberapa kali sepanjang perjalanan menuju daripada Boon Lay menuju ke Chua Chu Kang, katanya Zubaida. Peristiwa yang saya nak kongsi ni, saya tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Tapi waktu tu, saya sedang terlelap seketika. Bila bas tu memandu dekat kawasan tapak tanah perkuburan ni, rasa seram, rasa takut pun ada. Tapi dalam masa yang sama, saya mengantuk. Dan saya cuba lelapkan mata, tak nak tengok pemandangan di luar tu yang menyeramkan. Tahu-tahu, bila saya buka mata, dah nak dekat sampai stesen ataupun interchange lah di kawasan Chua Chu Kang. Saya buka mata, depan saya ada lagi lah 2 orang sedang duduk dan di sebelah saya ni ada seorang lagi sedang duduk, tapi yang dia duduk ni tempat seat yang gelap di mana lampu bas di kawasan itu berkelap-kelip, rosak lah. Saya pun tunggu masa bas belok untuk masuk interchange dan saya turun nak tukar bas yang lain. Bila bas tu dah masuk interchange, saya tengok lain semua berdiri. Melainkan wanita di sebelah saya masih lagi duduk dekat kawasan bas yang gelap tu. Saya nak tegur, mulut saya macam berat nak bertanya. Selalunya saya akan bertegur. Tapi saya pun buat bodoh lah, dah terlampau penat sangat. Saya jalan turun bas, sampai dekat pintu bas nak turun ke bawah, saya dah tap EZ-Link saya.
Saya toleh ke belakang. Tempat duduk yang tadi saya yakin saya nampak ada orang tengah duduk, kosong. Tidak ada sesiapa pun dekat belakang. Saya berdiri agak lama tu Gisi, dekat tangga nak turun bas bahagian belakang tu. Saya tengok lagi dan tenung dan tengok, mana perempuan ni pergi ni? Kemudian pemandu bas tu, "Hello miss, you okay?" Tanya saya dekat belakang sebab saya diri lama sangat. Sorry uncle. Saya pun turun ke bawah. Bas tu berlalu pergi. Mata saya masih lagi tengok dekat belakang, tapi dah tak ada apa-apa yang saya nampak. Cuma tadilah bila saya bangun tidur, saya yakin saya nampak ada orang duduk di tempat duduk yang gelap itu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Gisi.